Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan masalah tentang kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda, Kuala Lumpur. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang. Pengenalan, kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakalan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Apakah isu dan permasalahan yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam dalam pelaksanaan KEBAT di sekolah? Penerapan ataupun pelaksanaan KEBAT dalam sistem persekolahan ni supaya murid tu dia tidak hanya menghafal. Seterusnya saya akan bentangkan hasil dapatan kajian berdasarkan soalan temu bualan pertama, iaitu mengenai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan KEBAT di sekolah. Terdapat dua isu yang sering berlaku dalam pelaksanaan KEBAT di sekolah. Yang pertama ialah isu keupayaan atau kemampuan murid dalam mengoperasikan maklumat untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menurut Cikgu Zuraida, pelaksanaan KEBAT di sekolah bukan hanya semata-mata murid untuk menghafal sesuatu fakta, tetapi sebaliknya murid perlulah berfikir, menggunakan akal fikiran mereka untuk menilai, mengaplikasi, menganalisis dan mencipta sesuatu perkara. Seterusnya isu yang kedua ialah isu mengenai pembudayaan kemahiran berfikir aras tinggi yang masih kurang diterapkan di sekolah. Menurut Cikgu Zuraida, segelintir guru-guru di sekolah yang tidak menitik beratkan soalan-soalan KEBAT, sehingga sekiranya mereka melihat soalan-soalan KEBAT, mereka beranggapan bahawa soalan ini merupakan soalan yang sukar untuk dijawab oleh murid mereka. Oleh itu, hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan KEBAT di sekolah masih kurang diterapkan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang seterusnya. Terima kasih. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai teknik KEBAT ini dalam pembelajaran? Faktor yang pertama, tiada kesedaran untuk berubah dalam proses pembelajaran. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ini tidak menguasai kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Faktor yang pertama adalah sikap malas. Sikap malas untuk berubah dalam pembelajaran ini akan menyebabkan para pelajar ini hanya lebih gemar untuk menghafal daripada memahami subjek itu. Dan disebabkan itu, tahap daya pemikiran mereka tidak akan berada pada tahap yang paling optimum untuk menguasai KEBAT. Faktor yang kedua adalah bersikap pasif. Bersikap pasif ini akan menyebabkan suasana di dalam kelas menjadi hamba dan tidak produktif. Dan yang ketiga adalah kurang pengetahuan, iaitu kurang pengetahuan dalam pengetahuan asas akan menyebabkan suasana dalam kelas menjadi hamba, dan bila mana guru bertanya soalan, mereka akan senyap dan lebih cenderung untuk mendengar pendapat daripada orang lain. Pada pendapat cikgu, apakah kepentingan pengaplikasian soalan KEBAT ni dalam pembelajaran pelajar? Supaya murid tidak hanya menghafal, tapi juga kena faham, mereka tahu apa yang mereka belajar. Dapatan kajian yang seterusnya adalah kepentingan pengaplikasian soalan KEBAT. Yang pertama sekali adalah murid memahami konteks pembelajaran. Murid tidak akan menghafal semata-mata, namun murid faham, tahu dan boleh mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Yang kedua adalah menghasilkan modal insan yang cerdas. Hal ini bermaksud murid lebih kreatif dan inovatif dalam berfikir untuk menilai sesuatu fakta. Yang ketiga adalah pengetahuan luas dalam teknologi. KEBAT menggalakkan penguasaan ICT kepada pelajar, terutamanya apabila menggunakan kemudahan akses bagi memahami dan meneroka sesuatu informasi. Yang keempat adalah murid mampu menyelesaikan masalah. Hal ini bermaksud KEBAT membentuk pelajar yang mampu berfikir secara menyeluruh untuk mendapatkan jawapan serta idea yang pelbagai dalam menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Apakah kesan-kesan yang timbul apabila KEBAT ini diketengahkan dalam kalangan pelajar? Menghadapi cabaran, pelajar tu dia berani ambil risiko. Saya akan menjelaskan tentang kesan pelaksanaan KEBAT terhadap pelajar. Kesan pertama, pelajar menjadi lebih berinteraktif dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan KEBAT mementingkan aktiviti kolaboratif. Pelajar berinteraksi antara satu sama lain dan bersama-sama mengeluarkan pendapat bagi merasa pemikiran terbuka. Yang kesan yang kedua,
pelajar mampu menghadapi cabaran dan berani mengambil risiko untuk mencuba penyelesaian baru. Pelajar dapat membuat ramalan berdasarkan sebab dan akibat serta pelajar berani memberi cadangan penyelesaian. Kesan ketiga, pelajar berupaya untuk meningkatkan kefahaman dan perubahan dalam amalan sikap pelajar ke arah yang positif. Kesan yang keempat, pelajar faham dan tahu apa yang mereka pelajari. Pelajar memiliki pengetahuan yang baik kerana mereka memahami setiap konteks pembelajaran yang didedahkan kepada mereka. Pelajar berupaya untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya cipta sesuatu. Dan yang terakhir, pelajar dapat meningkatkan prestasi. Jika diberikan suatu soalan, maka pelajar boleh memberi jawapan dalam pelbagai bentuk, idea baru dan melihat daripada beberapa sudut. Apakah kesan jika pelajar tidak mahir dalam teknik kebat? Pelajar tu dia tidak dapat meningkatkan tahap kecekapan dia dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi setelah selesai sesi temu duga dengan cikgu sekolah, saya telah mendapati beberapa kesan terhadap seorang pelajar apabila mereka tidak mahir dengan teknik kebat. Jadi antara kesannya ialah hal ini akan menyebabkan seorang pelajar itu tidak dapat meningkatkan kecekapan mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi yang mana mereka ni tidak dapat mengawal, memandu dan mengukur pembelajaran yang telah mereka kuasai. Akhirnya mereka menjadi tidak produktif dan juga tidak berdaya saing, yang mana jika seorang murid tidak dapat menangani pelbagai cabaran yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran, hal ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu menjadi tidak seronok. Jadi selain itu, kesannya ialah hal ini juga dapat membuatkan seorang pelajar itu tidak mampu membuat keputusan yang beretika. Maka mereka akan menjadi tidak berkeyakinan dan juga tidak kreatif dalam menangani situasi baru. Soalan saya, apakah langkah-langkah bagi menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kebat? Proses pembelajaran PDPC, ya. Ini dalam PDPC. Jawapan ini saya kumpulkan, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina binti Raja. Berdasarkan hasil temu bual bersama Cikgu Zuraida, antara langkah-langkah penyelesaian masalah kebat, yang pertama adalah mengenal pasti permasalahan yang wujud, iaitu dengan meneliti pelbagai bentuk soalan kebat. Yang kedua adalah memahami permasalahan, iaitu dengan menetapkan objektif pada awal pembelajaran dan mengetahui bagaimana masalah itu terbentuk. Yang ketiga adalah meneroka pilihan penyelesaian masalah dengan mencari pelbagai alternatif, strategi ataupun teknik untuk menjawab soalan kebat. Yang keempat adalah meninjau kesan dan akibat daripada pilihan-pilihan penyelesaian masalah, iaitu setelah meneroka pilihan, pelbagai pilihan haruslah diteliti dan untuk mengetahui kesan dan akibat daripada sesuatu pilihan. Dan yang kelima, menentukan pilihan terbaik sebagai penyelesaian masalah. Sekian, terima kasih. Saya, bagaimanakah cara untuk memastikan agar pelajar dapat menguasai teknik kebat? Proses pembelajaran PDPC, ya. Ini dalam PDPC. Jawapan ini saya kumpulkan dapatan kajian yang berkaitan dengan persoalan, iaitu bagaimanakah cara-cara untuk memastikan para pelajar dapat menguasai teknik kebat. Yang pertama ialah dengan tingkatkan soalan kemahiran berfikir. Soalan-soalan kemahiran berfikir di sini merujuk kepada soalan-soalan yang berbentuk wajarkah, cadangkan, ramalkan dan pelbagai jenis bentuk soalan yang lain. Dengan ini, semakin banyak soalan kebat yang dikemukakan, maka semakin luas tahap pemikiran seseorang pelajar itu. Yang kedua ialah mempelbagaikan aktiviti penyelesaian masalah. Dalam situasi ini, pelajar perlu menggunakan kemahiran untuk menganalisa, mensintesis dan menilai apakah konsep yang perlu diguna pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ialah guru perlulah memperbanyakkan teknik soal menyoal kepada pelajar. Teknik soal menyoal ini bukan sahaja untuk memupuk minda pelajar untuk berfikir dengan lebih luas, malah ini dapat mewujudkan interaksi di antara pelajar dengan guru. Keempat ialah penggunaan alat berfikir. Dengan ini, pemikiran pelajar akan jadi lebih tersusun, lebih jelas dan tidak terburu-buru. Contoh alatan berfikir adalah seperti peta minda, pengurusan grafik, soal dan penyoal dan juga sebagainya. Akhir sekali ialah menjalankan aktiviti berasaskan projek. Sebagai contoh, latihan-latihan dan aktiviti yang telah tersedia ada di dalam buku teks.
Pelajar semestinya menggunakan aktiviti sebaik mungkin yang telah disediakan dalam buku teks bagi membentuk pelajar yang mahir dalam menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Manakah cikgu melihat pelaksanaan kebat ini dapat mempengaruhi pencapaian akademik terutamanya dalam bidang pendidikan Islam? Kebat ni sebenarnya dapat meningkatkan tahap kesedaran dari segi pengetahuan. Berdasarkan soalan yang telah saya kemukakan kepada cikgu, bagaimanakah pelaksanaan kebat dapat mempengaruhi pencapaian akademik pelajar? Jadi, ada 3 pengaruh besar yang beliau kemukakan kepada saya. Yang pertama, dapat meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan. Apabila pelajar sering mempraktikkan teknik pembelajaran kebat di dalam kehidupan mereka, secara tidak langsung telah meletakkan mereka lebih ke hadapan di dalam pembelajaran. Kerana apabila mereka sering membuat penilaian, menganalisis, ia dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Yang kedua, dapat meningkatkan kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep ilmu dengan lebih berkesan. Perkara ini disebabkan soalan yang berunsurkan kebat ini bukan semata-mata mendidik mereka untuk menghafal fakta tanpa memahami konsep yang dipelajari, akan tetapi lebih memerlukan mereka untuk mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai maklumat. Dan yang terakhir, memberi kebebasan kepada mereka untuk menjawab mengikut pemahaman mereka. Pembelajaran berunsurkan kebat tidak memberi tekanan kepada mereka kerana mereka bebas berfikir dalam mengeluarkan pendapat mereka sendiri sesuai dengan kehendak soalan yang diminta. Sebagai contohnya, apabila diberi satu soalan, mereka boleh menjawab soalan tersebut dengan pelbagai bentuk idea baru dan melihat soalan tersebut daripada pelbagai sudut yang lain. Apakah contoh elemen-elemen pendidikan yang digunakan dalam pelaksanaan kebat? Daripada KPM ada 7 elemen, 3 elemen utama, 4 elemen sokongan. Terus kita pergi kepada soalan yang ke-9, iaitu saya bertanyakan apakah elemen-elemen yang diketengahkan dalam pelaksanaan kebat. Jawapan guru ialah iaitu kurikulum, pedagogi, yang ketiga pentaksiran, yang keempat co-kurikulum, yang kelima sokong komuniti dan swasta, yang keenam bina upaya, dan yang ketujuh ialah sumber. Jadi inilah jawapan yang telah diperkatakan oleh guru selepas saya tanya soalan ini. Itu sahaja. Susahlah, menyusahkan, kena benda baru, nak kena spend masa lebih kan. Cikgu Zuraidah mengatakan bahawa kemahiran berfikir aras tinggi tidak membebankan murid. Akan tetapi, kemahiran murid-murid dalam menguasai kebat masih dalam tahap yang rendah. Oleh itu, guru-guru hendaklah mencari satu pendekatan untuk memahirkan pelajar dalam soalan berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Bagi melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi di sekolah, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha mengenalkan kaedah-kaedah kebat untuk meningkatkan kemahiran murid-murid dalam kemahiran kebat ini. Dengan itu, KPM amat mengkaji dengan begitu terperinci bagi melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memberikan 100% kepercayaan terhadap sistem pelajaran di Malaysia. Mulanya, kebat melibatkan integrasi pendekatan pengajaran dan penilaian yang mendorong pemikiran kritis, kreatif dan analitikal dalam kurikulum pendidikan. Ia menekankan pemahaman mendalam dan aplikasi konsep serta penekanan pada pembelajaran aktif dan kolaboratif dalam proses pengajaran.